Kemelesetan ekonomi global 2008 semakin meruncing. Kejatuhan pasaran saham yang berpunca daripada krisis perumahan subprime di Amerika Syarikat telah membawa kesan domino ke seluruh dunia. Bank-bank utama seperti Lehman Brothers telah muflis, menyebabkan kebimbangan besar di kalangan pelabur. Di Malaysia, sektor ekspor dan pekerjaan turut terjejas. Banyak syarikat terpaksa mengurangkan pekerja untuk terus bertahan. Masalah ekonomi lagi? Dulu inflasi, sekarang kemelesetan pula. Aku baru je rasa lega lepas inflasi tinggi tahun lepas. Sekarang kena fikir kemungkinan dibuang kerja pula. Maksudnya keadaan akan jadi lebih teruk? Saya dah cukup susah nak tanggung anak-anak. Kalau ekonomi jatuh, makin parahlah hidup kami. Aku pun dah rasa kesannya. Sejak minggu lepas, pelanggan makin kurang. Dulu waktu makan tengah hari, warung aku penuh. Sekarang, meja kosong lebih banyak daripada meja yang berpenghuni. Aku dengar banyak syarikat besar mula buang pekerja. Kalau berurusan macam ni, aku mungkin termasuk dalam senarai yang akan diberhentikan. Kalau ekonomi jatuh, perniagaan kecil macam aku pun boleh gulung tikar. Dahlah harga barang makin mahal, sekarang pelanggan pun makin kurang. Maaf menyampuk, tapi saya faham kegusaran kalian. Saya Dr. Rina, seorang pakar ekonomi. Saya boleh tolong jelaskan apa yang sedang berlaku. Doktor, kami memang keliru dan risau. Boleh tak doktor terangkan kenapa semua ni berlaku? Dia macam ni tau. Kemelesetan ekonomi yang berlaku pada tahun 2008 telah menjadi salah satu punca utama kejatuhan ekonomi global, iaitu apabila berlakunya krisis perumahan subprima di Amerika Syarikat, di mana bank di sana memberi pinjaman rumah kepada ramai peminjam yang tidak layak. Lepas tu, bila ramai mula gagal bayar, harga rumah pula jatuh mendadak. Akhirnya, bank mengalami kerugian besar dan banyak syarikat pelaburan muflis. Oh, jadi itu punca utama kejatuhan ekonomi global. Ya, betul tu. Sebab terdapat beberapa syarikat bank besar seperti Lehman Brothers telah muflis. Para pelabur pun panik sehingga mereka menarik pelaburan dari pasaran saham yang menyebabkan kejatuhan pasaran global. Akibatnya, syarikat-syarikat yang besar mula membuang pekerja untuk mengurangkan kos dan kadar pengangguran meningkat dengan mendadak. Maksudnya, bila syarikat besar terjejas, perniagaan kecil macam aku pun terkena kesannya. Tepat sekali. Bila orang kehilangan kerja atau takut keadaan ekonomi semakin memburuk, mereka akan lebih berjimat. Mereka mengurangkan perbelanjaan, menyebabkan permintaan untuk barang serta perkhidmatan menurun. Itulah sebabnya restoran awak makin kurang pelanggan. A few moments later. Astagfirullah, bil elektrik naik, sewa rumah masih sama, tapi gaji tak cukup. Macam mana nak teruskan hidup ni? Ya Allah, nama aku dalam senarai pemberhentian. Apa aku nak buat ni? Aku tak boleh teruskan macam ni. Kalau keadaan tak berubah, warung ni akan tutup. A few moments later. Saya mula berjimat lebih lagi. Saya masak makanan yang lebih ringkas, tanam sayur sendiri di rumah, dan mula ambil tempahan menjahit baju. Aku pula buat kerja sambilan secara dalam talian. Dulu, aku tak ambil peduli pasal freelancing ni. Tapi sekarang, aku terpaksa belajar. Penat, tapi sekurang-kurangnya ada duit tambahan. Aku mula ubah strategi perniagaan. Aku tawarkan set makanan budget supaya pelanggan tetap datang. Aku juga buat promosi makanan tengah hari murah untuk tarik pekerja pejabat. Kena kreatif kalau nak bertahan. Bagus. Itulah yang kita perlu lakukan. Bila kemelesetan berlaku, kita tak boleh hanya merungut. Kita kena sesuaikan diri dan cari peluang baru. Aku dengar kerajaan pun ada pakej rancangan ekonomi. Macam mana tu? Ya, kerajaan melancarkan pelbagai inisiatif seperti projek infrastruktur untuk mencipta peluang pekerjaan, bantuan kepada perniagaan kecil serta subsidi untuk rakyat bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Syukurlah ada juga bantuan, tapi kita sendiri pun kena berusaha. Betul, dalam situasi macam ni,
yang paling bijak dan kreatif yang akan terus bertahan.